air bila ni? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa Imamil Muttaqin Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutamanya pada pagi yang mulia ini kita dapat datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Jibril alaihi salam. Pertanyaan Nabi kepada Jibril, hal tanzilu min ba'di? Wahai Jibril, kata Nabi, adakah selepas kematian aku engkau akan tetap turun ke bumi, ataupun engkau akan tetap turun ke dunia? Faqala Jibril, maka jawab Jibril, na'am ya Rasulullah. Benar, kata Jibril, aku akan tetap turun ke dunia. Tanzilu asyratan marrat. Wahai Rasulullah, kata Jibril, aku akan turun ke dunia dengan izin Allah sebanyak 10 kali. Wa arfa'u ishru jawahir minal ardi. Aku bukan sahaja turun ke dunia sebanyak 10 kali, bahkan dalam masa yang sama, kata Jibril, aku juga diberi tugas oleh Allah untuk mencabut, seterusnya untuk mengangkat 10 perkara yang berharga yang ada di atas bumi ini, ya, untuk dibawa naik ke langit. Ada 10 perkara berharga yang akan dicabut dan akan diangkat oleh Jibril, seterusnya dibawa naik ke langit. Lalu Nabi pun bertanya kepada Jibril, wa ma tarfa'u minha? Wahai Jibril, apakah 10 perkara yang engkau akan cabut dan akan angkat ke langit? Lalu kata Jibril, al-awwalu. Wahai Rasulullah, perkara pertama yang berharga di atas bumi ini
yang aku akan cabut dan akan angkat ianya ke langit. Wa arfa'ul barakata minal ardi, aku akan cabut keberkatan yang ada di atas bumi ini. Tuan-tuan, perempuan, itu bermakna soal berkat merupakan antara perkara yang sangat penting untuk kita perolehi. Ya. Semua manusia, semua orang akan berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan oleh Allah. Setakat ni saya belum pernah dengar lagi imam berdoa, ya Allah, pendekkanlah umur kami. Kalau imam doa pendek umur, biar umur imam ya Allah pendekkan. Kita kena la haula wala quwwata illa billah. Mula amin amin amin. Tambah pendek umur, kita pulangkan pada imam gitu. Ya imam. Setakat ni saya belum pernah dengar lagi manusia ataupun mana-mana imam yang berdoa minta supaya dipendekkan umur. Ya. Semua orang akan minta supaya dipanjangkan umur. Tuan-tuan, walaupun semua manusia, semua orang akan minta supaya dipanjangkan umur, tetapi percayalah, takkan semua orang akan mendapat keberkatan pada umur. Yang ni tak semua dapat. Kerana itu Nabi beri petunjuk kepada kita apakah tanda umur kita diberkati oleh Allah. Kita boleh tahu, ya, kita boleh tahu umur kita yang Allah panjangkan ini Allah Ta'ala beri keberkatan ataupun tidak. Dalam hadis Nabi kata, khairukum man tala umurahu wa hasuna amaluhu. Nabi kata sebaik-baik manusia, manusia yang apabila Allah panjangkan umurnya maka bertambah elok amal ibadahnya, bertambah elok amal kebaikannya. Makin panjang umur, makin banyak pahala yang dia buat. Ini contoh tanda-tanda umur seseorang itu diberkati oleh Allah. Makin tua kita, makin rajin ibadat kita. Makin tua kita, Haji Hamid, makin kuat ibadat kita. Ya, makin banyak pahala yang kita buat. Ini contoh tanda umur seseorang itu diberi keberkatan oleh Allah. Sebaliknya kata Nabi, wasyarrukum, dan sejahat-jahat manusia, man tala umurahu wasu'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia, manusia yang apabila Allah panjangkan umurnya maka bertambah buruk amal kebaikannya, bertambah buruk amal ibadahnya, makin banyak dosa yang dia buat. Dah tua ni, orang cakap makin tua makin menjadi pula, makin gatal lagi. Jangan begitu. Ya, dah tua, jalan nak ke surau, nak ke masjid pun belum nak berapa nampak lagi. Dah tua-tua semayang pun belum cukup 5 waktu lagi. Jangan. Dah tua-tua pakai lagi seluar pendek kaki panjang. Jangan macam tu. Ya. Kita dah tua. Ya. Umur kita, walaupun nombor pada umur kita nampak seperti semakin bertambah. Kalau kita ikut hitungan, ya, tahun hijri, umur kita dah tambah sebenarnya. Ya. Kalau kata sekarang ni umur kita 60 tu hitungan tahun Masihi. Tapi kalau ikut hitungan tahun hijri mungkin dah 61 dah pun, dah lebih dah pun.
Ya. Yang Nabi kata kalau umur kita dah 40 tahun, perangai tak berubah-ubah lagi, sampai berterusanlah umur kita macam tu. 40 tahun di sini sudah tentulah 40 tahun mengikut hitungan tahun Hijri. Takkan Nabi nak sebut tahun Masihi pula. Ya. Pasal tu Nabi kata sejahat-jahat manusia, na'udzubillahi min zalik, manusia yang apabila Allah panjangkan umurnya makin bertambah buruk amal kebaikannya. Dah tua ni lah baru sibuk nak bergaduh dengan orang. Masa muda dulu tak. Dah tua ni lah pula sibuk nak putuskan silaturahim dengan orang. Jangan tuan-tuan. Benda tu tidak mendatangkan kebaikan pada kita. Yang herannya dah tua-tua pula baru pandai nak main TikTok ni. Dia buat konten dah tua. Jangan. Ya. Maklumlah dulu masa muda benda ni tak ada. Tak merasa. Kan? Dah tua-tua dia dah pencin. Anak duduk kesian bapak aku. Kesian mak aku duduk rumah tak ada buat apa. Anak belikan handphone canggih. Anak siap ajar cara nak main TikTok. Gitu. Contohlah. Mudahnya apa? Berkejar-kejar masa mak, berkejar-kejar masa ayah tu dekat benda ni. Kalau dulu elok ayah tu baca Quran, tak ada buat apa kan? Tapi semenjak dah ada benda Allah ni, makin lara, makin lalai mak, makin lalai bapak tu. Tuan-tuan, ingat hadis ini. Nabi kata sejahat-jahat manusia, manusia yang apabila Allah panjangkan umurnya makin bertambah buruk amal kebaikannya. Tadi saya sebut, walaupun nombor pada umur kita semakin bertambah, tetapi yakinlah kemampuan pada umur kita semakin berkurangan. Itu tanda yang kita ni bukan semakin muda, tetapi itu tanda yang kita ni sudah semakin tua. Kalau dulu duduk dengar ceramah lama-lama pun tak apa. Sekarang ni setengah jam dia mula goyang. Tu faham dah tu, nak suruh berhenti lah tu. Itu tanda dah tua lah tu. Ya. Baik. Kalau dulu makan apa benda pun boleh makan. Manis pun boleh, masin pun boleh, lebih gula boleh, lebih garam pun boleh. Semenjak ni lebih gula tak boleh dah, lebih garam tak boleh dah. Itu contoh manusia walaupun nombor pada umurnya semakin bertambah, tapi kemampuan pada diri dia semakin berkurangan. Apa lagi? Itulah tanda yang kita ni sudah semakin tua, dan itulah tanda umur kita semakin dipanjangkan oleh Allah. Yang kita nak ni, biar panjangnya umur kita, ada keberkatan dia. Sebab keberkatan ni, kata Nabi, antara perkara berharga yang Allah campak dekat atas dunia ini. Satu. Seterusnya, semua manusia akan keluar daripada rumah mencari rezeki. Sama ada makan gaji, sama ada berniaga kerja sendiri. Mencuri pun ada, menipu pun ada. Hari ni tak payah keluar rumah, tak payah ada office. Hari ni berniaga dekat dalam online saja pun boleh. Dia duduk rumah, duit masuk. Ada. Senang punya kerja hari ni, kan? Semua orang akan keluar daripada rumah mencari rezeki. Tapi yakinlah tuan-tuan, perempuan, takkan semua orang akan dapat keberkatan pada rezeki. Bab berkat pada rezeki inilah yang menyebabkan sama ada kita seronok ataupun tak seronok dengan rezeki yang kita dapat. Jangan kita nilai seronok tak seronoknya dengan rezeki ni pada banyak dan sikit. Ada je orang walaupun rezeki reta dia banyak tapi hidup tak seronok. Ada. Hati dia resah panjang. Nak keluar rumah pun jadi takut pasal duit banyak sangat. Itu yang kena ada bodyguard tu. Contoh, risau. Ada je orang walaupun reta dia tak banyak tapi hidup dia seronok. Kita tengok, kita duduk rumah kecil. Orang duduk rumah kecil, dia kata seronok duduk rumah besar. Tuan-tuan tahu tak, orang yang duduk rumah besar,
Bila dah tua-tua dia kata apa? Seronok orang duduk rumah kecil ni. Itu. Rumah ada bertingkat-tingkat, siapa nak naik atas tu? Masa tengah muda, elok, kuatlah lagi. Dah tua, duduklah bilik bawah tu. Nampak? Ada je orang kereta besar, orang pakai kereta kecil, dia kata seronok orang pakai kereta besar. Kan? Tapi orang pakai kereta besar, bila dah bukan keperluan dia, seronok orang pakai kereta kecil. Senang nak parking contoh, senang nak menyelit. Dia jadi begitu. Pasal tu seronok tak seronoknya bila kita berharta ni, dia bukan letak pada bilangan, tapi dia letak pada keberkatan. Orang kalau dapat keberkatan pada rezeki dia, dia akan rasa cukup. Sebab cukup tak cukup pada rezeki ni, dia bukan letak pada bilangan, dia letak pada hati. Pasal tu orang kalau hati dia betul, jangankan kata banyak, sikit pun cukup. Ya. Tapi orang kalau hati dia tak betul, jangankan kata sikit, banyak pun belum tentu cukup. Jadi seronoknya bila kita berharta ni letak pada keberkatan. Macam tu juga hidup kita. Hidup kita pun akan jadi seronok bila dalam kehidupan kita Allah campak keberkatan. Kita berkeluarga, seronoknya bila kita berkeluarga, seronoknya kita ada isteri, seronoknya kita ada anak bila ada keberkatan. Begitu juga dengan ilmu. Semua orang keluar mencari ilmu, tapi takkan semua orang akan mendapat keberkatan pada ilmu. Ilmunya banyak, tapi perangainya tak kesudahan, sombong. Ilmunya banyak, tapi suka mencari kesalahan orang. Ilmunya banyak, suka berdebat dengan orang. Ilmunya banyak, tapi kurangnya beramal. Ini contoh tanda berkat tak berkatnya ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin buruk adab dia. Ada orang tu ilmu tak berapa nak banyak, tapi tinggi adab dia. Ini contoh orang yang mendapat keberkatan pada ilmu. Pasal itulah kata Jibril kepada Nabi, antara perkara berharga dan bernilai di atas bumi ini yang akan dicabut dan akan diangkat ke langit, iaitulah perkara yang berkaitan dengan soal keberkatan. Tuan-tuan, berdoalah kepada Allah supaya kita diberikan keberkatan dalam hidup kita, kita diberi keberkatan dalam umur kita, kita diberi keberkatan pada rezeki kita, kita diberi keberkatan pada ilmu kita, pada keluarga kita, pada rumah tangga kita, dan akhirnya kita berdoalah kepada Allah supaya kita diberi keberkatan dalam segala urusan kita. Faham? Baik. Itu perkara yang pertama kata Nabi. Saya tak akan sebutlah 10 perkara. Bila kita nak makan, kita kan, dia faham kan? Maklumlah semakin tua, duduk lama-lama dia goyang dah. Itu tanda-tanda dah tua. Haji apa? Haji Ishaq, Haji Hamid, Haji Ishaq, Haji Wahab bolehlah dia duduk atas kursi kan. Okey. Baik. Yang kedua, perkara penting yang kedua kata Jibril yang akan dicabut dan akan diangkat ke langit. Tuan-tuan dengar ni, wa arfa'ul mahabbah fi qulubil muslim. Perkara kedua penting, berharga yang akan dicabut dan akan diangkat ke langit, iaitulah perkara yang berkaitan dengan soal mahabbah. Mahabbah ni kasih sayang di kalangan sesama manusia. Benda ni dah tak ada dah. Zaman semakin maju, semakin moden menyebabkan manusia makin pentingkan diri sendiri. Walaupun ada, bukan tak ada, tapi manusia hari ini, keadaan manusia semakin mendesak. Masing-masing perlukan masing-masing, tak ada dah. Kalau dulu semangat kejiranan ada,
Perasan tak kalau dulu kita kahwin, kenduri kahwin pun gotong royong kan? Saya tak tahu, kita kata majlis mana merewang. Saya sempat suasana tu dekat kampung Haji Abdullah Hukum, jenis makan beridang, angkat talam kan, pastikan dalam talam tu ada 5 jenis hidangan tu, awak pergi, dan lepas tu hidang yang tu clearkan pula meja, hantar dekat dapur basuh. Saya sempat suasana tu masa di kampung Haji Abdullah Hukum. Jadi semangat mahabbah tu ada. Saya setuju je dengan cara budaya orang Melayu, walaupun mungkin ada beberapa perkara yang orang Melayu buat ni kadang-kadang jadi pertikaian di kalangan orang agama sendiri, bida'ah itu, bida'ah ini. Saya ambil contohlah dalam budaya kita, bila ada orang mati kita buat tahlil. Kita jangan pandang tahlil tu pada apa yang kita baca. Jangan kita pandang tahlil tu pada makan tu saja, tapi kita kena pandang lebih jauh, ya. Tahlil itu ada semangat mahabbah. Ya, orang surau datang, contoh kalau kita buat tahlil di rumah lah, kan, dalam keadaan tuan rumah tu sedih atas kematian keluarga dia, orang surau datang pergi ziarah. Dalam kesedihan dia ada sedikit terubat, ingat juga orang surau kat aku ni. Tuan-tuan, itulah antara petua yang kami amalkan di Masjid Bulat, Masjid Seksyen 14, Masjid Bulat lah saya kata. Antara cara yang kami buat, kita akan selalu ziarah ahli qaryah, yang ada kematian ke, yang sakit ke, kita ziarah dia. Kita tak ada niat apa-apa pun. Yang penting tanggungjawab kami, tanggungjawab sosial kami pegawai masjid, kita akan pergi ziarah. Kalau pengurusi tak ada, timbalan ada. Kalau timbalan tak ada, SU ada. Kalau tak ada SU, wakil AJK mesti ada. Wakil jawatan kuasa dengan pegawai masjid akan turun. Imam satu ke, Bilal ke, kita akan turun pergi ziarah. Baik, Allah Ta'ala balas apa yang kami buat. Sebab tu setiap tahun collection Ramadan kami tak kurang daripada 1 juta. Takkan kurang, mesti lebih 1 juta. Siapa yang bagi? Orang-orang ni lah bagi. Kita tak ada niat pun untuk itu. Ada je ahli Korea yang sakit, yang terpaksa warded kan, kita akan pergi ziarah. Kalau ada air zam-zam, kita akan bawa, kita akan doa. Rupa-rupanya dengan kami datang tu juga sebahagian daripada rawatan, terubat hati dia, seronok dia. Dengan cara tu bila dia sihat, datang dia ke masjid. Sebab dia fikir orang masjid ni ingat aku. Tengok bagaimana kita pelihara mahabbah. Ada sakit, kita ziarah. Anak jiran kita sakit, kita pergi ziarah. Tanya, nak makan, nak minum, tanya dia. Style orang kita ni, kalau jiran kita ni ada kes kematian di rumah dia, sepatut sunnahnya kita yang buat jamuan untuk dia. Kena pula hari tu hari kematian, dia dah kalut dara mara datang, mana lagi dengan sedihnya. Sepatutnya tanggungjawab sosial jiran. Jiran tu yang buat jamuan, jamu saudara mara dia yang datang. Ini sunnah jamin. Tapi hari ni orang tu tengah menanggung kesedihan akibat daripada kematian ahli keluarga. Dia juga nak fikir, apa aku nak jamu saudara mara datang, orang kampung datang. Dia juga kena fikir. Yang kita pula datang pergi mengketa darah rumah dia pula. Dah lah kat orang tu sedih. Tuan-tuan, takut-takut reta yang kita makan tu reta anak yatim. Pasal tu sunnah dia, kalau jiran kita ada kematian dalam kesusahan, kita sebagai jiran yang baik, kita jamu tetamu dia. Kalau pun tak nak jamu kat rumah kita, bawa hidangan tu pergi, letak kat mana-mana. Ini cara mahabbah. Kita tengok ada orang susah, kita bantu. Tapi tuan-tuan, Jibril kata, hal itu antara perkara yang akan dicabut dan akan diangkat ke langit. Hari ini manusia pentingkan diri sendiri. Ada, bukan tak ada. Biarlah, bukan anak aku. Biarlah, bukan keluarga aku. Ada. Itu yang kedua. Bahkan bergaduh sesama sendiri pun ada.
kita duduk rumah teres macam ni. Dari segi hukum fiqh, kita besarkan rumah tak salah, kita kedepankan sikit tak salah. Tapi dari segi adab kita hidup dalam bermasyarakat, tuan-tuan ada minta izin tak kat orang sebelah? Ada tak maklumkan dekat orang sebelah yang saya nak kedepankan sikit rumah kita? Ya, kita tak guna duit dia. Tuan-tuan faham tak? Bila kita kedepankan sikit rumah kita, dah redup rumah kawan tu. Kalau dulu kawan tu sedai baju kat luar sekejap je kering. Semenjak kita besar ke depan ke sikit rumah kita, dah lambat kering baju kat ampayan dia. Ada minta izin tak dekat dia? Ataupun ada tak maklumkan dekat dia? Kalau tak minta izin pun maklumkan tak? Saya nak besarkan rumah, ada duit sikit, ada rezeki lebih sikit, duit durian contoh kan. Jadi saya nak ke depan ke sikit rumah saya minta maaf. Okey, tak apa. Okey, tak ada masalah. Tak apalah, lepas ni saya tak sedia baju kat luar, saya beli je mesin dryer contohlah kan. Boleh, tak ada masalah. Kita nak tinggikan sikit rumah kita, ada tak kita maklumkan dekat jiran kita? Tak ada. Tuan-tuan, di mana semangat mahabbah kita? Kita nampak benda tu tak perlu kan? Adab hidup bermasyarakat, benda ni perlu. Kalau rasa tak boleh nak buat benda ni, jangan duduk rumah teres macam ni. Jangan duduk rumah panjang ni lah. Minta maaf lah saya guna istilah rumah panjang. Duduk rumah tanah sendiri. Buatlah apa nak buat pun. Faham? Yang ketiga, kita ambil tiga kot. Yang ketiga, Jibril kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ni pun penting ni, perkara ketiga. Perkara ketiga penting, berharga, bernilai di atas bumi ni, yang akan dicabut dan akan diangkat ke langit, iaitulah perkara yang berkaitan dengan wa arfa'u syuqqata fi qulubil aqarib. Sama, Jibril kata akan dicabut dan akan diangkat ke langit. Kasih sayang juga. Kalau tadi kasih sayang sesama manusia, tapi ini kasih sayang sesama kaum kerabat kita, sesama adik-beradik kita, pakcik makcik kita, sepupu sepapat kita. Semangat tu hilang. Budak-budak hari ni, nama nak pergi cari saudara tu kurang. Bukan tak ada, ada tapi kurang. Tak macam orang dulu. Dia boleh kenal siapa nama abang kawan dia, siapa nama kakak kawan dia, siapa nama adik kawan dia, tapi dia tak kenal siapa abang sepupu dia, siapa kakak sepupu dia, siapa adik sepupu dia. Dia tak kenal. Sudahnya kahwin saudara, ada? Sebab tak kenal. Dia boleh sibuk fikir, pening kepala, pecah kepala, perah otak, macam mana nak tolong kawan dia. Tapi dia tak boleh fikir macam mana nak tolong adik-beradik dia sendiri. Ada? Bukan tak ada. Dia sibuk pergi mana ni? Pergi family day. Walaupun bukan family day pun, tapi family day adik-beradik dia sendiri tak pergi. Ini masalah kita hari ni. Ya. Tuan-tuan, perempuan, kita ada sekali je. Kita akan diberi rasa sekali je ada abang. Kalau abang kita dah mati, percayalah kita takkan ada abang untuk seumur hidup lagi. Kita hanya diberi peluang untuk sekali je ada kakak. Kalau kakak kita tu mati, kita takkan ada kakak lagi. Tak sama kakak angkat dengan abang angkat ni. Kalau kita diberi peluang sekali je untuk ada adik. Kalau adik kita mati, percayalah seumur hidup kita takkan ada adik lagi. Kalau isteri tak ada masalah. Kalau berani je. Isteri mati, kahwin lagi. Kalau berani. Kalau tak berani, tak payahlah. Tengok je lah. Kalau mati anak, kita boleh bawa anak lagi. Apa sama macam ni pula dah. Tapi kalau kita dah mati abang, dah mati kakak, dah mati adik, kita takkan ada. Baik tuan-tuan, sementara mereka tengah ada ni, pergi ziarah mereka, buat baik dengan mereka, tanya mereka. Kalau susah, kita bantu.
jaga hubungan kekeluargaan dengan mereka. Kita boleh bantu orang luar, bagus. Macam mana kita boleh bantu orang luar, macam tu kita boleh bantu adik-beradik kita sendiri. Kenapa kita boleh sabar dengan kerenah orang luar? Kenapa kita tak boleh sabar dengan kerenah adik-beradik sendiri? Cepat sangat nak marah. Oh, dengan adik-beradik pantang usik, marah, melenting. Tapi kalau dengan orang luar, okey je. Sabar tinggi, sabar dia. Aku ni sabar je. Tidak, aku dah lama dah. Dengan orang luar, tapi dengan adik-beradik tak, meletup. Salah cakap sikit je, mam. Sikit je gaduh. Jangan. Dulu kita sama-sama susah dengan abang, dengan kakak, dengan adik kita. Sama-sama susah. Mungkin Allah Ta'ala beri peluang lebih sikit pada kita, belajar pandai sikit. Kawan pun ramai sikit. Itu pula berniaga maju sikit daripada adik-beradik kita. Duit pun kita banyak sikit. Reta pun kita banyak sikit. Pangkat pun kita lebih sikit. Kita nak sombong dengan semua tu, kita flashback balik tengok. Dulu kita susah sama-sama. Sapu sampah sama-sama. Buang sampah sama-sama. Duduk setinggan pun sama-sama. Kalau flat, duduk flat pun sama-sama. Ni rumah teres, duduk rumah sama-sama. Duduk tidur depan TV. Sekarang dah senang, jangan sombong. Flashback balik benda tu. Barulah hubungan keluarga kita terjalin elok. Siapa pakcik kita? Siapa makcik kita? Kita kena tahu. Sebab Nabi kata, Jibril kata, wa arfa'u syuqqata fi qulubil aqarib. Perkara berharga, bernilai yang akan dicabut, akan diangkat ke langit, iaitulah perkara yang berkaitan dengan kasih sayang sesama kaum kerabat kita. Jaga hubungan dengan mereka. Ya, jangan benda ni hilang begitu saja. Semangat mahabbah tu dah tak ada. Okey, cukuplah kot 3 perkara ni. Boleh lah ni? Ya? Nak lagi ke? Tak payahlah kot. Kita sambung. Kalau semua nak bagi pagi ni, habislah modal saya. Gitu. Dia modal ni jangan bagi semua, bagi sikit-sikit nanti. Tuan-tuan dah tak nak panggil saya lagi? Panggil kan, nanti kita sambung lagi. Ya. Baik, ada soalan sebelum saya tangguh ni? Jamil. Kedekut juga. Bukan kedekut, sabar. Belajar ni kena tulus zaman, lama masa. Gitu. Okey. Tadi sebut, semua orang pergi cari ilmu, tapi tak semua orang akan dapat keberkatan pada ilmu. Buah pelepah tu. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya nak ucapkan selamat tahun baru lah. Selamat tahun baru Hijri untuk kita semua. Ya. Kullu am wa antum bi khair. Ya. Semoga sepanjang tahun ni semua kita lah, termasuk saya, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.